Mengapa mereka sanggup bekerja dengan bukan orang Melayu? Betul tak betul? Cabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni si Razman ni. Raja Haji menentang British. Kuat yang mengikut. Tidak boleh dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua sahabat, tak kira di mana juga anda berada. Aku nak selitkan dulu soal ni. Ni, perangai-perangai PAH ni. Perangai-perangai PAH, tak tahulah PAH ke siapa ke. Insiden. Ini aku tak tuduh PAS, tapi boleh dikaitkan. Insiden letak kepala babi atas kabinet dapur, roti canai, gerai makan di Bandar Teknologi Kajang, timbul fitnah dan perselisihan kaum. Ini betul-betul kepala babi dia letak tau. Ho! Okey, jap. Aku ni besarkan skrin hampa tengok orang hak yang letak tu. Insiden pengibaran bendera China semasa pesta Guangdong di Menara Condong Teluk Intan masih menjadi bualan hangat, disusuli kontroversi kenyataan berbau perkauman oleh Adun Gunung Semanggul merangkap Ketua Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria semasa menganjurkan demonstrasi balas terhadap isu pengibaran bendera tembok besar itu di lokasi yang sama. Tak lama selepas tu, kita dikejutkan dengan video rakaman CCTV yang tular di media sosial memaparkan perbuatan khianat dua individu bermotosikal yang meletakkan kepala babi kabinet dapur roti canai di sebuah gerai makan di Bandar Teknologi Kajang, dipercayai dimiliki oleh peniaga berbangsa Melayu Islam. Yang paling mencuri perhatian di sini, dua lelaki itu mengangkat dua kepala babi guna tangan dengan beralaskan plastik, seolah-olah diorang tak sanggup dan tak berani nak bersentuhan kulit dengan kepala babi itu. Diorang macam tahu yang diorang tak boleh pegang kepala babi directly sebab haram. Mujurlah dua suspek tu dah kena angkut dengan pihak polis yang lekas bertindak. Jadi kat sini kita boleh nampaklah yang individu yang lakukan perbuatan khianat ni juga berbangsa Melayu dan beragama Islam. Kalau diorang non-Muslim, tak perlu sangat pun nak sampai berlapik plastik nak pegang kepala babi tu. Ini nampak sangat diorang pun takut-takut nak pegang kepala babi. Perbuatan ni akan timbulkan salah faham sehingga berisiko mencetuskan perbalahan antara kaum. Ramai warganet di laman X yang memberi respon kepada isu ini menyifatkan perbuatan itu sengaja dilakukan untuk timbulkan provokasi kaum, terutamanya antara orang Melayu dan orang Cina. Hal ini benar-benar membimbangkan, memandangkan isu ini menimbulkan fitnah terhadap sekumpulan kaum sekaligus menyemarakkan api kebencian kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Kalau ia pun dengki dengan perniagaan orang, janganlah sampai sanggup buat benda jijik macam ni. Sekarang tak pasal-pasal isu ni dah timbulkan prejudis terhadap kaum Cina, memandangkan daging babi sangat sinonim dengan budaya pemakanan kaum Cina yang majoritinya non-Muslim. Tembok kebencian kaum di negara kita semakin lama semakin menebal dalam kalangan masyarakat, terutamanya orang Melayu terhadap kaum Cina, disebabkan permainan politik pihak tertentu yang menggunakan modal perkauman dan agama untuk meraih sokongan. Janganlah disimbahkan lagi minyak ke dalam api. Sesungguhnya, sesiapa atau mana-mana pihak yang menjadi dalang perbuatan khianat sebegini merupakan ancaman paling besar kepada keharmonian masyarakat berbilang kaum dan keamanan negara ini. Cuba hampa tengoklah video awal-awal itu kan. Kalau hampa tengok awal-awal ni, tengok, aku rasa bukan orang Cina lah. Hanak kira macam hanak pegang pun han takut. Hampa dekat YouTube, hampa boleh pegang, hampa boleh zoom tau. Hampa boleh zoom jari tu. Kan, hampa boleh tengok, okey, dia pun dia tak pegang babi tu. Dia tak pegang. Kalau lah betul-betul Cina kan, kalau betul-betul Cina kan, mesti apa ada hal babi mah pegang mah kan. Hampa macam hampa boleh pergi cari video apa nama penuh
ataupun dekat TikTok ke. Sebab aku pun baru tahu tadi ya cerita dia. Aku pun bacalah berita sikit apa semua kan. Tapi dah dua orang tu dah ditangkap. Okey, kita nak masuk soal-soal Razman ni. Sebelum tu kita pergi soal Razman. Kekayaan Razman gila geng, jam dia mahal nak mampus. Nak mampus punya kaya. Jadi jom kita bawa DSA soal-soal Razman ni. Kan? DSA aku rasa ni video hak terakhir daripada DSA soal ni. Gila jam dia gila punya mahal babe. Bekas Kawan-kawan yang baru masuk bantu aku like, komen dan subscribe geng. Like, komen dan subscribe. Jangan lupa kawan-kawan. dia juga adalah bekas penolong pengarah kanan custom. Thank you very much Mr. Solihin, video-video pendek atas layak usaha anda. Ya Alhamdulillah. Okey, contohlah aku dapat video ni memanjang, aku nak kena crop. Ni jari aku luka sebab tablet aku jatuh pecah skrin ni. Tadi pergi cari kedai apa semua. Makan modal ke skrin 1,000. Tapi tak apalah, pakai dululah, nanti kita beli like. Okey, jom kita dengar daripada DSA. Bantu aku like, komen dan subscribe. Dia juga adalah bekas penolong pengarah kanan custom tuan-tuan. Wow, custom. Saya bila dengar custom ni otak dah bercelaru ni tuan-tuan. Kenapa saya kata begitu? Dia ambil duit mana bayar 450,000 ni? Takkan pencen custom kot. Takkan baru jadi ahli, takkan jadi adun baru sepenggai pada 2018 itu dia boleh bayar saman 450,000. Ini datang kemuskilan. Dari mana duit, dari mana sumber yang dia ambil untuk membayar saman yang hampir 500,000 ini? Ini something yang kita harus persoalkan. Dan SPRM harus menyiasat. Sekiranya ahli-ahli parlimen, adun yang baru sepenggal ini tiba-tiba kalah saman 200,000, 300,000, bayar supaya RM30 no tuan-tuan. Kan? Something is wrong somewhere. Alright. Aku akan tunjuk gambar jam tu, tapi alamak, aku tak screenshot lah. Aku screenshot dah tapi aku tak crop. Okey, ini adalah jam Razman Zakaria hak yang viral dekat muka buku kan, pakai jam je. Dia seorang adun saja dan hari ni dia menjadi ketua pembangkang. Razman Zakaria dekat skrin jelas tak tahu. Aku tak perasan sekejap. Aku nak kena tengok sebab aku tak tengok Ustaz. Okey, ini Razman Zakaria jadi kaya sejak 33 bulan. Nak fikir apa? 33 bulan dah jadi kaya. Kecil noh. Okey, ketika PN dalam kerajaan barangkali dapat projek juta-juta agaknya. Jam yang dipakai bernilai RM119,929. Kan? Rolex Daytona. Wow. Razman Zakaria Pesuruhjaya PAS Perak, Bendahari PAS Pusat. Memang le LGSG. Memanglah tak takut buat fitnah dan hasutan. Regi jam boleh buat rumah. Patut cerita susah. Hang dekat tangan hang pun ratusan ribu. Hang kira kita ni cerita dia. Kita ni apabila sekarang ni viral macam-macam, dan viral tu bukan semata untuk naik kat orang-orang politik saja tau. Naik dekat orang-orang kaya, naik dekat orang-orang hak yang mana jenis tahu jam, bag, brand, apa semua ni. So, dia pun boleh share. Wow, jam dia ni mahal. Jam dia ni mahal ni. Macam tu menteri-menteri kita hak dulu-dulu ni. Menteri-menteri kita. Pakai jam tu KJ, Isyamuddin, Mae. Tengok baju Mae. Kalau orang macam aku tengok baju Ismail Sabri, aku pun tak tahu. Nampak biasa aja. Faham bila ada level-level dia, level-level yang berkemampuan beli baju tu, dan of course dia tahu design-design tu, dia cek wow harga dan dia post. Dan orang-orang politik macam kita hak yang ambil tahu pasal-pasal politik akan bawa isu tu. Bukan biasa-biasa nak Abang Fi. Jadi sebab tu Razman Zakaria ni sikit cara dia sikit dia tak heran. Sebab dia ada money.
Dia sampai tengok macam Datuk Seri Anwar Ibrahim sanggup fitnah, sanggup itu, sanggup ini apa semua. Dia berkeras. Saya takkan minta maaf. Saya takkan minta maaf. Sebab apa? Sebab dia ada sebab dia ada fund, dia ada duit dah. Okay, alright, jom kita pergi di dalam soal bendera ni. Banyak video yang aku selitkan di dalam ni. Okay, dalam ni, ini soal bendera ni. Lepas tu pula, di dalam ni ada Razman Zakaria. Ini daripada orang gerakan. Lepas tu dekat masjid dekat je dekat situ, tapi punyalah nak tunjuk Islam tak ancam dengan bendera China walaupun sanggup buat macam ni. Okey, ini semayang dekat masjid dekat Menara Condong tu, depa semayang. Okey, lepas tu ada respon daripada kawan kita Adi terhadap Razman Zakaria. Lepas tu ada lagi sahabat kita ni daripada orang Port Dickson. Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi ahli parlimen Port Dickson, dia memang orang kuat kan. Okey, jom. Ini dari dulu lagi lebay-lebay ni sudah dijajah oleh China. Sebab tu senang lebay serahkan tanah beratus ekar milik Melayu. Okey. Apa dia komen ni? Komen apa nama TikTok ni? Tengok ni komen TikTok. Konten merapu Malaysia ni bukan negara menjajah. Kibarlah bendera Malaysia kat mana-mana pun. Tak ada negara pun rasa inspire try pergi berarak bendera China kat Thailand, Indonesia. Jom kita dengar. Okay, kita tengok. Oh, ini lagu tak ada. Aku tak pasal mute sebab tadi dia ada lagu copyright. Aku dah tak gantian. Nampak bendera Kelantan, bendera China naik dekat bumi Kelantan. Walaupun waktu ni tengah asas kerih ke, walaupun cakap tak serupa bikin. Dia buat tak apa. Dia buat halal. Besar tak apa. Tak ada masalah. Tak salah. Okay, itu video yang pertama. Okay, ini adalah program Kesatuan Kebudayaan Guangdong sedunia telah berlangsung selama 10 tahun, telah dirancang dan disabotaj oleh parti tak gerak, tak makan. Okey, orang hak yang mengkibarkan bendera ni lah, orang tu lah hak yang duk ada dekat dalam gambar ni tadi ni. Okey, gambar ni. Okey, ni nampak ni, pakai ni di antara baju merah ni. Kalau tak silap aku baju merah ke ataupun baju hitam ni. Geng-geng puak depa. Wow, geng depa. Kenapa mereka sanggup bekerja dengan bukan orang Melayu? Betul. Hampa tengok siapa dia tu, geng. Geng, siapa dia ni, geng? Hak yang ditunjuk oleh jari sebelah aku ni. Ni, dekat sebelah aku je. Aku pun terbalik. Belah ni. Nampak ni? Siapa dia ni? Razman Zakaria. Apabila dekat-dekat dengan pilihan raya, ada sangat-sangat kepentingan daripada orang Cina. Peluk pun tak apa. Peluk pun tak apa. Okey, bekerjasama dengan parti gerakan boleh pula. Kalau dengan DAP tak boleh. Sambung. Kita kena bangkit perkara ini. Terima kasih. Tempat jawatan tak apa, insyaAllah. Ini muka-muka yang nak membela agama kita ini pada hari ini. Video
Video-video pendek kan. Okay, alright. Okay. Ini aku duk search Facebook one false yang macam one false din ni NS ni. Tadi aku tak bu S. Okay, alright. Tak apa, hampa boleh tengok lo sambil tu aku search. Okay, hampa boleh tengok kan. Sampai tahap taruh ni tau. Tengok tau. Kita jangan main-main dengan bangsa kita dan jangan kita membawa anasir yang boleh menimbulkan ketenteraman awam. Kita amat berasa tersilat, berasa kecil hati, berasa tergugat dalam mutakhir ini bahawa sebenarnya kedaulatan negara kita ini telah pun tercabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alright. Sementara tu, aku nak bawa hampa, jom kita pergi dekat muka buku One Fauzdin. Hampa boleh tengok. Masjid dekat situ je. Tapi punyalah nak tunjuk Islam tak ancam dengan bendera China. Walaupun sanggup buat begini. Nampak ni, ni, okay, bendera, menara condong ni. Tu, menara condong. Tu, semayang di sini ni. Konon dok nak tunjuk ni. Okay, ini screenshot je. Yang macam Nurdin, Tomin. Kalau nak solat berjemaah, pergilah kat Masjid Teluk Intan tu. Tak jauh dari situ. Lebih kurang 500 meter aja. Okay. Jadi cuba tengok. Mereka punya tak ada modal tu. Mereka nak tibai kerajaan. Terpaksa buat benda-benda macam ni. Sedih lah. Kan? Mereka betul-betul tunggang betul-betul agama ni. Menipu rakyat. Kau nak tunjuk agama Islam ni terancam dah ni. Allahu Akbar, subhanallah. Okay, jom kita dengar daripada Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni si Razman ni. Siapa yang terancam ni? Kau ke? Siapa kan? Tak faham aku tiba-tiba bawa himpunan pula kan? Tiba-tiba je berhimpun. Masa merdeka dulu kau tak nak pula bawa bendera Malaysia. Cogan kata merdeka pun kau nak buat asing-asing. Tiba-tiba kau lah terpaling Malaysia pula. Aku harap polis siasat benda ni lah. Mengawut lah. Sampai ke profesor, penyanyi pun pick up isu ni. Bahayalah. Okay, aku ni baca screenshot tadi tu. Okay, sekarang ni ramai orang kita suka berkemah. Baguslah, teruskan. Biasakan diri supaya tak kekok melihat kepada perkembangan politik Melayu mutakhir ini. Tak lama lagi kita akan kena duduk dalam kemah seperti saudara kita di Gaza dan Lebanon. Teruskan berpecah. Ayat dah cantik. Pun pick up isu ni. Bahayalah. Okay. Negara akan tergadai jika tak dipertahankan. Sedangkan musuh sentiasa mengintai peluang dan bijak mengambil kesempatan dengan dibantu oleh sang petualang. Kononnya dia nak kata kerajaan Madani ni petualang dan juga ni lah memberi peluang kepada China lah. Allah, dia buat macam Malaysia tak ada undang-undang. Ponggong dia. Dia ni kalau betul kau tengok jam dia pakai ni, dia beli kat orang Islam ke? Tiba-tiba nak bawa mata dengan macam saya, kulit macam saya, darah macam saya kena bersatu. Memanglah perlu bersatu, tapi bila bersatu, projek bagi kat China. Projek Jana Wibawa tu bagi kat China. Tanah kat Kelantan tu bagi kat China, tanah Musang King. Ni apa cerita ni? Aduh. Tak habis-habis main bangsa. Apa benda lah.
merasa hari ini juga merasa kecil hati. Kita nak berlindung dengan siapa lagi kalau tak pemimpin yang diangkat oleh rakyat. Kalau di Perak ini menteri besar kita, betul tak betul? Tapi apa yang dia kata, mengibar bendera bukan daripada tidak menjadi kesalahan. Biadab ke tak biadab ini? Bolehkah kita nak mengangkat pemimpin yang macam ini? Tak boleh. Okey. Sebagai mewakili rakyat negeri Perak yang benar-benar cinta kepada negara kita ini, kan kita mengucapkan terima kasih kepada yang di atas, semangat yang ada pada kita hari ini turun berkumpul menyatakan satu isyarat kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya bahawa negara kita, kitalah yang kena jaga. Betul tak betul? Kita teringat cerita Syahid Raja Haji menentang British. Kuat yang mengikut, tidak boleh dikata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua sahabat, tak kira di mana juga anda berada. Semoga anda berada dalam keadaan sihat dan gembira selalu. Bersemangat Razman Zakaria. Betul-betul bersemangat. Kaki fitnah ni bersemangat. Yang dia bawa tu semua walaun ikut dia, kan? Walaun je ikut dia. Tak ada orang lain ikut dia pun, kan? Dekat Perak tu ramai walaun, kan? Dekat mana biadabnya Menteri Besar Perak? Bawa bendera satu kesalahan ke? Yang bawa tu bukan rakyat Malaysia, rakyat negeri China. Yang bawa bendera Thailand, yang bawa bendera Vietnam. Kau tak cakap pula. Punyalah haprak ni kaki. Kaki fitnah nak jadi pembela. Semua orang tak layak jadi pemimpin. Kau layak. Ha? Sejarah tak pernah menipu lah. Kaki fitnah, kau faham tak? Bawa walaun, inilah muka-muka yang akan membela agama. Muka walaun nak membela agama. Tukang busukkan agama lagi lah. Puak-puak engkau ni lah yang menjadikan orang pandang serong dekat Islam tu. Faham tak? Ini tak bercerita pasal Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah tahun 1784 dia serang Belanda dekat Melaka. Lepas tu tahun yang sama 1784 Belanda serang dia balik dekat Teluk Ketapang. Dia meninggal kat situ. Dia meninggal di tangan Belanda. Dia syahid di tangan Belanda. Bukan di tangan British. Asal boleh sebut je kau. Walaupun petang-petang bodoh, tak tahu apa, kan? Tak tahu apa, bodoh. Jadi semangatlah. Semangatlah, kan? Benda lah kau. Engkau tak boleh tipu orang. Engkau tak boleh tipu rakyat Malaysia lah. Engkau memang kaki fitnah lah. Tengok sahabat, video satu lagi. Ini fitnah dia yang paling besar sekali tau. Yang buat kita marah sangat dengan ini. Faham tak? Punya kuang hajar mulut dia. Okeylah sahabat. Kita tengok sendiri berapa kuang hajarnya mulut dia ni. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bagi tahu, ingat Pakatan Harapan ini ketua dia Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim kita tahu dia nak bawa agenda LGBT ke dalam negara kita ni. Lelaki boleh kahwin lelaki, perempuan boleh kahwin perempuan. Presiden PKR Anwar Ibrahim menuntut ganti rugi RM5 juta dan permohonan maaf secara terbuka daripada Ketua PAS Perak Razman Zakaria. Ini selepas pemimpin PAS itu minggu lalu menuduhnya mempunyai agenda LGBT. Saya tidak akan memohon maaf. Dengar apa dia kata? Apa dia kata? Saya tidak akan LGBT. Saya tidak akan memohon maaf. Lepas tu tiba-tiba dia minta maaf. Hafal? Saya tidak akan memohon maaf. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria memohon maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi penyelesaian saman fitnah di Mahkamah Tinggi Taiping. Ia berkaitan dakwaan kononnya Perdana Menteri membawa agenda lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di negara ini dan menyokong agenda komunis. Permohonan maaf itu dibuat Razman sebagai sebahagian daripada persetujuan untuk menyelesaikan kes saman fitnah yang dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar terhadapnya. Inikah yang dikatakan perjuangan Islam? Inikah yang dikatakan memperjuangkan agama Islam dengan penuh dengan busung hati, dengan fitnah, dengan penipuan dan menipu rakyat Malaysia macam-macam. Kan? Gosak otak-otak penyokong-penyokong tu.
Kan guna agama. Kalau yang tidak bersefahaman dengan dia, kan hina, cerca, macam-macam, malah menghukum lagi orang hak yang tak orang hak yang tak bersama dengan dia. Jadi aku nak bawa dengan hampa, kita bersama dengan Ustaz Usmat, orang Baling, orang Kedah, orang Baling, duduk dekat Selangor. Jadi bantu aku like, komen dan subscribe kawan-kawan yang baru masuk. Bantu aku like, komen dan subscribe. Jom kita layan apa yang dikatakan oleh Ustaz Usmat dengan kawan dia terhadap fitnah Razman Zakaria terhadap Ngakomeng. Ni awak nak fitnah ke? Saya nak buat fitnah ni. Kalau awak nak buat fitnah itu haram. Kecuali awak menjadi ahli PAS dulu, baru fitnah tu menjadi halal. Awak sanggup menjadi ahli PAS? Kena pas fitnah macam tu lah. Ya. Oh, faham. Kalau tak pas fitnah tak jadi ahli PAS. Tak boleh. Oh, Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, saya hairan dan pelik kenapa selalu sangat pemimpin-pemimpin PAS suka terlibat dengan fitnah. Sedangkan mereka bercakap tentang Islam. Mereka selalu bercakap apabila menerima sesuatu berita, sila periksa, sila tabayun. Sedangkan mereka tidak tabayun. Apabila mereka melihat bendera-bendera negara China dikibarkan, mereka telah mengaitkan dengan YB Ngakomeng. Ini menunjukkan satu fitnah, satu tuduhan yang melulu dan yang amat memalukan kerana mereka daripada parti Islam. Dan bukan sekali, bukan dua kali, sudah berkali-kali mereka telah dilibatkan di mahkamah dan mereka didapati bersalah, malah ada yang terpaksa membayar saman. Masya Allah, kenapalah pejuang-pejuang PAS menjadi seperti mana pejuang-pejuang syaitan yang ada pada hari ini, yang mana pemimpin banyak menambah fitnah daripada memberi nasihat. Fikir-fikirkanlah supaya jangan menjadi Islam pada nama tetapi di hati penuh dengan syaitan. Saya telah arahkan pegawai khas saya di Teluk Intan untuk buat laporan polis terhadap fitnah jahat PAS Perak yang sengaja nak menghasut kebencian dan sentimen perkawaman. Han nak kata aku jilat DAP. Okey. Apabila hang fitnah, hang tak fikir pun halal, haram apa semua. Bila hang kalah di mahkamah, hang kalah sebab hang bawa, kononnya hang bawa perjuangan Islam. Lepas tu hang kalah, lepas tu hang kata kerajaan zalim, sistem mahkamah tak adil. Ini lah ke memang pok-pok ni memang, aduh aku tak tahulah. Sebab aku bekas penyokong PAS, kita punya fahaman sokong hudud syurga depan Allah nanti. Allah kata hang masuk syurga tu koi. Padahal awal pasal apa ada kitab tebal-tebal, Allah sediakan azab kubur, kena pergi dekat Lauh Mahfuz, macam mana proses stage by stage, timbangan dosa pahala tu apa semua. Tapi fahaman yang depa duk ratib, sokong PAS syurga, sokong PAS yang katanya perjuangan Islam syurga. Bahaya betul lah. Tapi aku cakap ini fakta. Razman. Han ni dah kenapa? Han kan konon-kononnya bawa imej Islam, tapi mulut penuh dengan fitnah. Sebelum tu aku nak cakap, ini kibaran bendera Malaysia terpanjang di tembok besar China yang dilakukan oleh sekumpulan pelajar kita yang mencipta Book of Record. Muncullah di sana tiada pemimpin PAS. Sebab tu aman dan damai. Mereka tak lakukan. Tembok besar dah nak diambil orang. Hang fitnah Razman. Hang kata sambutan perarakan dan kibar bendera Cina itu dirasmikan oleh yang berhormat Ngakomeng, ahli Parlimen Teluk Intan yang juga Menteri KPKT. YB Ngakomeng pada masa itu sebenarnya menghadiri mesyuarat di Kuala Lumpur dan tidak hadir acara tersebut serta tidak menyatakan sokongan terhadap festival itu. Dulu hang fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas tu hang minta maaf. Kali ini kita tengok hang minta maaf ke tak. Jadi kenapa dengan hang ni, wahai Razman Zakaria? Hang kalau tak fitnah jadi ketagih ke? Ke jadi serah sejuk? Aku nak suruh hang tengok video ini baik-baik Razman. Mujur di sana, tiada hang, tiada PAS di sana, maka amanlah.
Okay, cuba tengok dekat UK ni. Dekat bukan negara Malaysia ni. Tapi kenapa dan mengapa? Budaya Malaysia boleh bawa ke dalam negara orang. Tapi budaya orang tak boleh bawa dalam negara Malaysia. Tapi kalau budaya daripada negara-negara Amerika Syarikat, kan, budaya-budaya daripada negara-negara lain, kan, bawa masuk ke dalam Malaysia tak ada masalah. Tapi kalau China ni, tak boleh. Bahaya kononnya. Katanya bahaya ni apa dia nak jajah Malaysia lah. Kan, dia nak bagi warga negara lah. Sebab mereka tak keluar daripada Malaysia lah. Aduh, karut betul-betul karut gila-gila punya. Kan? Okey, Narizam tanya minta Solihin ulas sikit kan. Pada aku dia ni kan tahap kesombongan dia tu terlalu tinggi. Dia dengan Sanusi sama. Tibai dulu, kata dulu. Kan? Konon tunjukkan keyakinan. Andai kata kena bayar nanti, kena bayar saman. Ni, walaupun Perak banyak, walaupun Malaysia banyak. Tin Milo. Boleh jadi macam Papa Gomo. Minta sumbangan. Minta. Kalau lebih masuk poket. Kalau lebih masuk poket. Kena ingat tu. Untuk sepanjang proses peguam pun perlu keluarkan duit. Dan dia boleh menggunakan alasan kita nak lawan DAP ni, kita nak lawan DAP ni, kita nak lawan DAP ni. Kalau DAP ni bertentangan dengan undang-undang Malaysia, why mereka tak haramkan? Kenapa tak haramkan? Ini kemunafikan PAS ni. Sebab tu PAS ni wajib ditentang. PAS ni sangat-sangat bahaya di dalam politik kita. Sangat-sangat berbahaya. Sistem politik jauh lebih dahsyat daripada sini. Di sini biasanya kita bergaduh hanya kerana manhaj. Manhaj geng sebelah, geng ini. Itu banyak bergaduh. Bab politik sekejap je. Kita di Indonesia ni, saya tengok di Indonesia ni kalau bergaduh sekejap je dalam bab politik. Menjelang pilihan raya, pemilu, tu memang gaduh lah. Tapi kalau dah terpilih, senyap je. Betul tak? Tak ada masalah apapun. Tetapi di Malaysia tak. Pergaduhan ini bahkan dibawa sampai ke manhaj. Bahkan kalau ada yang punya statement, siapa yang tak ikut parti aku, tak ikut partai aku, maka dia masuk neraka. Sampai seperti itu. Betul. Orang yang tak pernah ke sana, dia takkan tahu. Orang yang tak tahu sistem politik Malaysia, dia takkan tahu. Saya nasihatkan kepada saudara saya, tak ada yang menyebabkan orang terhalang masuk surga hanya kerana tak ikut politik ini, tak ikut parti ini, parti itu. Tak ada. Siapa kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapakah yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku, maka dia masuk surga. Siapa yang derhaka padaku, dia yang enggan masuk surga. Itu je. Itu je, geng. Okey, sekejap. Kan? Itu je. Tak ada kena-mengena. Dalam Quran pun tak ada tulis masuk parti A, masuk dengan hadiah wang, masuk dengan parti. Parti ni hanya ada di dalam negara Malaysia. Supportlah parti ni. Tak ada pun. Hang habis macam mana mak bapak, okey, contohlah hari ni anak dia bersama dengan PAS. Dulu bapak dia, sekarang ni anak bersama dengan PAS. Dulu bapak dia tak ada langsung dengan parti politik. Tak pernah mengundi, tak ambil tahu pasal politik. Apa cerita pula? Kan? Ataupun bapak hang, Tok Wan hang dulu ni bersama dengan UMNO. Macam mana pula? Kan? Dulu dengan UMNO kafir. UMNO menentang Quran. UMNO melawan Quran. Itu je. Itu adalah basic untuk setiap kaum mukmin. Jadi bukan siapa yang tak ikut parti ini tak boleh masuk surga. Sampai buat statement seperti ini adalah ini statement yang batil dan ini adalah jeratan iblis. Dan kita tak boleh mengatakan si fulan engkau masuk neraka kalau tak ikut parti ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahaya. Bahaya gila-gila mana. Saya kepada semua pengundi-pengundi di SEK yang nak mengundi. Ini adalah bukti. Ini buktinya. Ini bukti yang PAS, Perikatan Nasional, memang bapa kepada Khawarij. Sekali kita bawa ucapan Saifuddin Nasution soal ni. Apa yang berlaku ni? Ini balik pangkah Perikatan Nasional. Siapa yang pangkah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan masuk pintu neraka. Ya sebab kan, kita bukan nak cerita saya kalau ada yang Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan yang agak kata apa kata tu, so mai jumpa saya. Saya boleh syarah lagi. Alright. Itulah.
Kan sedap sangat menghukum orang. Ustaz Indonesia kan tak suka PAS tunggang agama, ya. Kalau di sana yes, kita tahu macam-macam mazhab buat sendiri dekat Indonesia ni macam-macam. Dia punya fahaman dia apa semua. Tapi di dalam parti politik mereka tak buat macam PAS. Sebab tu Singapura bersyukur gila-gila. Orang-orang Islam Singapura bersyukur sangat-sangat tak ada parti seperti PAS di dalam Singapura. Negara Thailand bersyukur sangat. Indonesia bersyukur sangat. Tak ada yang berfahaman khawarij macam parti PAS ni. Jujur aku cakap, ini dia dah merosakkan akidah orang, dia dah merosakkan pemikiran orang, pengetahuan orang, dah dijumutkan. Sehingga kan kalau hampa ingat aku ada play kan, ataupun aku ada post soal ustazah dekat dalam kuliah duha mempertikaikan Johor kan, tukar cuti hari Minggu, Sabtu Ahad. Oh, ini agenda DAP lah apa semua ni. Tak apalah, malah cakap banyak. Jom kita layan daripada Saifuddin Nasution, fahaman yang ada di dalam Malaysia, yang wujud di dalam negara Malaysia. Panel kita tadi mengupas bahawa soft approach ini dari perspektif, kalau dari segi sirah, kita pernah tengok gambaran Saidina Ali berdepan dengan Khawarij yang dikaitkan dengan elemen pelampau. Khawarij ahli agama, hitam dari ini ahli solat. Ya. Tiap-tiap pagi Saidina Ali pergi ke masjid, golongan ini berbaris panjang depan muka Ali, kafir. Doyuk, ni sirah dia. Para sahabat kata, wahai Ali, kamu khalifah, do something. Kalau Saidina Ali kata itu pendapat dia. Jadi apa dia buat? Soft approach. Dia hantar Abdullah bin Abbas pergi berdialog. Abdullah bin Abbas tanya, kenapa kamu tuduh Ali kafir? Ada 3 sebab. Yang pertama, dia tak guna gelaran Amirul Mukminin. Jadi golongan pelampau ini kata, kalau kamu bukan Amirul Mukminin, kamu Amirul Kafirin. Tu je hujah dia. Bagaimana Abdullah bin Abbas gunakan soft approach? Counter balik. Dia kata, kamu ingat tak perjanjian Hudaibiyah di antara Rasulullah dengan Abu Sufyan dan Suhail? Ketika tak disetujui, perjanjian damai ini adalah di antara Muhammad Rasulullah dengan Abu Sufyan, maka Nabi juga bersetuju menggugurkan istilah Muhammad Rasulullah, dan Saidina Ali adalah jurutulisnya. Jadi puak Khawarij back off. Apa sangat Ali tak guna Amirul Mukminin berbanding Nabi tak guna istilah Rasulullah dalam perjanjian damai. Satu. So dia kalah hujah. Soft approach. Yang kedua, dia kata Saidina Ali memimpin peperangan dengan satu kelompolan yang disokong oleh Aisyah. Tapi tak ada tawanan dan tak ada rampasan ghanimah. Perang apa? Dia kata. Abdullah Abbas kata, apa pandangan kamu tentang Aisyah? Apakah kamu iktiraf dia sebagai ibu? Mereka kata, ya. Baik. Kamu sanggup ambil tawanan daripada tokoh yang kamu anggap sebagai ibu? Mereka kata tidak. Baik. Apakah kamu tak iktiraf dia sebagai ibu? Kalau kamu tak iktiraf, kamu pula kafir. So dia back off. Yang ketiga, kenapa kamu kafirkan Ali? Kerana dia, hukum ini hanya milik Allah, tapi Ali bagi pada manusia. Abdullah Abbas jawab, kamu ingat dalam surah An-Nisa, apabila berlaku sengketa antara wanita dan suami dan suaminya, maka ayat itu kata Allah Ta'ala perintahkan lantik orang tengah daripada keluarga lelaki suami atau dan keluarga isteri untuk perdamaian. Ayat ini Allah memerintahkan manusia itu untuk melaksanakan hukum. Soft approach ini sirahnya panjang, tapi bukan ini platformnya. My PCVE ini ada elemen menganjurkan soft approach. Saya tahu concern pada Menteri adalah soft approach itu terus, tapi jangan sampai tak ambil tindakan langsung. Itu yang menjadi cabaran kepada kita di KDN. Okay. Kerana itu saya tengok daripada peristiwa ini, saya katakan bahawa pendekatan hard approach juga mesti menyusul, dan plan ini benar-benar menukilkan
beberapa syur yang bersifat pendekatan hard approach. Harapan kami di KDN adalah plan ini yang akan bertahan 2024 sehingga 2028 berhasil daripada kerja keras sumbangan oleh para penyelidik dan semua stakeholders yang terlibat. Mari kita berikan ucapan penghargaan kepada mereka. Mudah-mudahan. Alright. Habis dekat situ. Itulah kan. Benda tu wujud di dalam negara kita dan ada penunggang-penunggang yang menggunakan agama yang tidak sehaluan dengan dia hukumkan seseorang tu. Dia jatuh hukum kepada seseorang tu. Jabatan Agama Islam penat mengislamkan orang, datang lebay-lebay pah mengkafirkan orang-orang Islam tu pula. Hampir punya lebay-lebay pah. Jadi dah satu, hang nak berkuasa, hang nak kedudukan, hang nak memerintah tapi hang tak ada pengetahuan. Hang nakkan undi dengan menggunakan agama. Kan polis, askar yang di-Pertuan Agong, kerajaan punyalah jaga keamanan negara, kedaulatan negara, kesejahteraan rakyat, keharmonian rakyat. Tapi puak hang mengganggu-gugat keharmonian negara, mengganggu-gugat kestabilan negara, keamanan negara. Ibarat polis-polis, askar-askar ni tak hebat. Hanya tu je, dia duk pakai baju merah, hak PAS tu saja hebat. Apa tu? Orang panggil, hak yang PAS duk pakai baju merah, hak yang kononnya, jaga jalan kaki, ada kawat, mengiringi hadiah wang, jaga kawasan, pakai apa, muslimat PAS, bukan muslimat PAS. Apa dia punya geng-geng hak lebih kurang security dia lah kira kan. Hak duk jaga program-program PAS ni. Awak depa je hebat. Dekat Terengganu buat pakai baju macam baju perang nak pergi berperang. Sampai tak tahu tu. Kan? Awak tak hebat sangat ke apa? Hampa tu kalau jadi kerajaan tu hebat sangat kan. Duk petikai ni Allah bab ekonomi sampah tu. Sampah hancur. Bab pengurusan, keberanian, lawan rasuah, lawan sakau, keadilan, bantu rakyat-rakyat miskin, hancur.